Itu dia pasukan-pasukan yang akan berentap bermula 25 September ini. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada semua pasukan. Tapi sebelum kita nak melangkah ke agenda utama, mau relax dulu, tenang dulu. Kita akan lihat bagaimana mekanisme undian yang akan dijalankan pada petang ini. Apa kata jom kita saksikan rakaman video ini. TM Piala Malaysia 2021. Sebanyak 16 pasukan akan bersaing di pertandingan TM Piala Malaysia 2021. 11 pasukan dari Liga Super 2021 yang berkedudukan 1 hingga 11 dan 5 pasukan dari Liga Premier 2021 yang berkedudukan 1 hingga 5. Kedudukan ini ditentukan selepas perlawanan terakhir kedua-dua liga bagi musim 2021 kecuali 4 pasukan reserve yang telah bertanding di dalam Liga Premier 2021 tidak layak bertanding di dalam pertandingan TM Piala Malaysia 2021 mengikut peraturan pertandingan. Proses undian. Pasukan-pasukan akan disusun mengikut turutan akhir setelah tamat perlawanan-perlawanan Liga Super dan Liga Premier. 16 pasukan yang layak akan diasingkan ke dalam 4 balang mengikut komposisi masing-masing. Balang 1 akan mengandungi pasukan berkedudukan 1 hingga 4 Liga Super. Balang 2 pula akan mengandungi pasukan berkedudukan 5 hingga 8 Liga Super. Balang 3 akan menyaksikan pasukan berkedudukan 9 hingga 11 Liga Super dan pasukan berkedudukan 1 di saingan Liga Premier. Manakala balang 4 akan mengandungi baki 4 pasukan teratas Liga Premier kecuali pasukan reserve. Pasukan yang diundi dari balang 4 akan diundi menduduki komposisi tempat keempat di setiap kumpulan. Pasukan yang diundi dari balang 3 akan diundi menduduki komposisi tempat ketiga di setiap kumpulan. Pasukan yang diundi dari balang 2 akan diundi menduduki komposisi tempat kedua di setiap kumpulan. Pasukan yang diundi dari balang 1 akan diundi menduduki komposisi pertama di setiap kumpulan. Format pertandingan. Setiap pasukan yang bertanding akan bermain dalam saingan peringkat kumpulan timbal balik dengan juara dan naib juara setiap kumpulan akan layak ke saingan kalah mati. Saingan kalah mati di peringkat suku akhir dan separuh akhir akan dijalankan secara timbal balik untuk menentukan siapakah yang akan layak ke perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021. Venue perlawanan akhir akan dijalankan di venue neutral dan akan dikelolakan oleh MFL. Sukacita juga saya mahu ingatkan proses undian hari ini telah disemak dan disahkan oleh Badan Pengecuali iaitu Puan Syahidah Bashirah yang merupakan Ketua Unit Undang-Undang Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Jadi untuk pada hari ini berdasarkan kedudukan akhir di Liga Super dan Liga Premier, pasukan-pasukan akan ditempatkan mengikut balang berbeza. Jadi suka sekali lagi untuk saya ingatkan pasukan di balang 1 adalah 4 pasukan teratas di Liga Super iaitu Johor Darul Takzim, Kedah Darul Aman, Penang dan juga Terengganu. Balang 2 bagi pasukan yang berkedudukan tangga ke-5 ke-8 iaitu Selangor, KL City, PJ City dan juga Melaka United. Balang ketiga pasukan dari tangga ke-9 hingga ke-11 Liga Super iaitu Sabah, Seri Pahang dan juga Perak, dan juga satu lagi pasukan yang merupakan posisi pertama di Liga Premier. Begitu juga seterusnya untuk balang 4 pasukan di posisi kedua, ketiga, keempat dan kelima Liga Premier. Jadi untuk sesi pertama hari ini kami akan bermula di balang 4 dan balang 3 terlebih dahulu, di mana pasukan yang pertama yang dicabut akan terus diletakkan di kumpulan D, pasukan kedua di kumpulan C dan seterusnya pasukan ketiga di kumpulan B dan yang terakhir di kumpulan A. Baik, terima kasih Denny. Rasanya penonton-penonton di rumah rasanya sudah cukup jelas dengan penjelasan daripada Denny tadi mengenai mekanisme undian yang kita akan gunakan pada petang ini. Baik, rasanya bukan saya saja yang tak sabar, rasanya anda kat rumah pun dah tak sabar untuk tahu pasukan-pasukan kesayangan anda berada di kumpulan mana. Jadi untuk itu, majlis ingin menjemput CEO MFL Encik Stuart Ramalingam dan juga ahli lembaga pengarah MFL Encik Christopher Rush
bagi menyempurnakan majlis undian. Dipersilakan. Jadi Encik Christopher Rush akan berada di balang 3 sementara Encik Stuart Ramalingam di balang 4. Betul. Jadi proses undian hari ini kita akan mulakan dulu dengan Encik Stuart Ramalingam untuk pasukan-pasukan yang berada di balang 4. Jadi kalau Encik Stuart dah ready, boleh angkat thumbs up. Yes, itu dia. Jadi Encik Stuart boleh mulakan undian yang pertama. Kita saksikan pasukan manakah yang akan berada di posisi D4. Jadi pasukan yang akan berada di posisi D4 adalah pasukan yang menduduki tangga keempat Liga Premier, Danny. Ya, sekarang ini menjadi perebutan di antara Kuching City, Kelantan PDRM dan juga Kelantan United. Dan seterusnya, pasukan manakah yang akan berada di posisi C4? Pasukan yang akan berada di posisi C4 adalah pasukan dari Liga Premier yang menduduki tangga kelima. Buat masa ini, Kelantan FC merupakan pasukan yang berada kedudukan semasa di tangga kelima. 6 kali ke pentas final, meraih 2 kali kejuaraan pertama pada 2010 dan kedua pada tahun 2012. Dan seterusnya, pasukan ketiga yang akan berada di posisi B4 adalah pasukan Liga Premier yang menduduki tangga ketiga. Ikut kedudukan semasa adalah pasukan PDRM, pencapaian terbaik mara ke separuh akhir 2016. Tewas pada pasukan Kedah. Terakhir sekali, pasukan ini akan berada di posisi A4, iaitu pasukan yang akan bergelar naik juara Liga Premier. Ya, pasukan Sarawak sekarang ini di tangga kedua. Pernah layak ke perlawanan akhir pada 1999. Tewas pada Brunei di kali terakhir perlawanan akhir dijalankan di Stadium Merdeka. Baik, selesai di balang 4, kita akan beralih pula ke balang 3 yang akan disempurnakan oleh Encik Christopher. Jadi pasukan pertama, Encik Chris, kalau dah ready, kita start. Ini dia pasukan pertama yang akan menduduki posisi D3. Pasukan manakah akan berada di posisi D3? Pasukan Sabah FC. 3 kali merasai pentas final, masih lagi belum nasib baik untuk bergelar juara. Layak pada final 1996, 2002 dan juga tahun 2003. Dan seterusnya Cik Chris untuk pasukan yang akan berada di posisi C3. Pasukan manakah? Jadi pasukan yang akan berada di posisi C3 adalah pasukan juara Liga Premier. Favourite buat masa ini adalah Negeri Sembilan, 3 kali muncul juara kejuaraan pertama pada 1998, selain 2 lagi kejuaraan pada 2009 dan juga 2011. Dan pasukan seterusnya akan menduduki posisi B3. Pasukan manakah yang akan berada di posisi B3? Ini dia pasukan Perak FC. Pasukan yang ketiga tertinggi meraih kejuaraan Piala Malaysia selepas Selangor dan Singapura. 8 kali juara, kali terakhir pada 2018, final yang penuh epik semasa menewaskan Terengganu melalui sepakan penalti. Dan terakhir sekali untuk balang ketiga, pasukan ini akan berada di posisi A3. Pasukan manakah? Pasukan Seri Pahang FC. Sebelum ini dikenali sebagai Pahang FA, 4 kali juara, pernah muncul 2 kali juara berturut-turut pada musim 2013 dan juga 14. Selain itu, tahun 92 dan juga 83, kejuaraan yang mereka pernah miliki di Piala Malaysia. Ya, terima kasih Encik Stuart dan juga Encik Chris untuk 8 pasukan pertama yang kita saksikan sekejap tadi. Denny? Baiklah, sebelum kita berehat seketika, apa kata kita imbas kembali majlis undian yang berlangsung sebentar tadi, di mana kita dapat lihat sudah ada orang kata macam bayanganlah grup-grup mana yang mungkin bayangan menarik. Awal. Di mana kumpulan A Seri Pahang bersama dengan pasukan Liga Premier 2, kumpulan B membabitkan pasukan Perak dan juga LP3. Dan kumpulan C kita akan saksikan juara Liga Premier dan juga pasukan yang menduduki tangga kelima Liga Premier
Dan untuk kumpulan D, kita akan saksikan Sabah FC bersama-sama pasukan yang menduduki tangga keempat Liga Premier. Jadi kita terlebih dahulu akan berehat seketika. Sebelum itu kami suka ingatkan anda, kita masih ada lagi 2 sesi undian yang akan berlangsung sebentar lagi, membabitkan balang 2 dan balang 1 yang pasti lebih mendebarkan untuk kita tunggu sebentar lagi. Betul. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana dan kembali selepas ini. Bertemu kembali secara langsung dibawakan oleh Unify dan disiarkan secara langsung di Unify TV dan juga YouTube dan juga Facebook NFL. Jadi orang kata tadi separuh masa pertama. So kita rasa second half lah. Sekarang second half. Orang kata lagi dramatik second half ni, banyak. Lagi dramatik, lagi banyak drama, mendebarkan. lagi mendebarkan. Jadi sebelum kita melangkah jauh, suka lagi saya ingatkan sekali lagi undian yang berlangsung sebentar tadi, di mana kedudukan pasukan LP1 hingga LP5 itu tidak termasuk pasukan reserve team. Ya, jadi saya harap penonton-penonton mungkin lebih clear, lebih jelas terhadap mekanisme undian yang kami jalankan pada petang ini. Jadi untuk seterusnya Mia, balang 2 yang akan menempatkan pasukan 5 ke 8 Liga Super dan balang 1 pasukan pertama hingga keempat Liga Super. Saya rasa ini lagi orang tunggu sebenarnya ni. Pasukan yang dijangka akan bertarung sengitlah di pentas Piala Malaysia. Jadi kita ingin mempersilakan sekali lagi Encik Stuart Ramalingam yang kini berada di balang 2 untuk menyempurnakan baki undian. Jadi Encik Stuart, kalau ready kita silakan untuk undian pertama. Pasukan ini akan menduduki posisi D2. Pasukan manakah akan berada di posisi D2? Pasukan PJ City FC. 2 kali peringkat kumpulan sebelum dijenamakan sebagai PJ City, MIFA pada 2018. 2019 juga atas nama PJ City, hampir ke skor akhir sebelum tewas pada PKMP pada final terakhir dekat kumpulan. Dan seterusnya, pasukan ini akan berada di kedudukan C2. Pasukan manakah? Ini adalah pasukan Melaka United FC. Pencapaian terbaik 2 kali ke skor akhir pada tahun 2017 dan juga 2019. Dan seterusnya, pasukan ini akan berada di posisi B2. Pasukan manakah yang akan bersama-sama pasukan Perak dan juga pasukan Liga Premier? Ini dia pasukan Selangor FC. Juara terbanyak Piala Malaysia 33 kali. 2015 kali terakhir menyaksikan mereka muncul juara, menewaskan Kedah 2-0 untuk menegakkan misi 33. Dan tak sekali, pasukan ini akan berada di posisi A2 bersama-sama pasukan Seri Pahang dan juga naib juara Liga Premier. Pasukan manakah akan berada di kedudukan A2? Pasukan Kuala Lumpur City FC. 3 kali juara berturut-turut pada 87 hingga 89. 80-an merupakan zaman kegemilangan dengan pasukan Kuala Lumpur. Baik, selesai di balang 2, kita akan beralih ke balang 1 yang diwakili oleh Encik Chris. Encik Chris, kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan undian yang pertama. Ini dia, pasukan ini akan berada di posisi D1. Manakah yang akan berada di kumpulan D bersama-sama pasukan PJ dan juga Sabah dan juga pasukan Liga Premier di tangga keempat. Ini dia pasukan Johor Darul Takzim JDT. Juara bertahan 2 kali juara pada 2017 dan juga 2019 sebelum penyermaan semula selaku JDT 85 dan 91 pernah muncul 2 kali juara. Baik, seterusnya pasukan ini akan berada di posisi C1 bersama-sama Melaka United, juara Liga Premier dan satu lagi pasukan Liga Premier. Pasukan manakah yang akan berada di kumpulan C? Kedah Darul Aman FC. 5 kali juara, kali terakhir juara pada 2016 menewaskan Selangor menerusi sepakan penalti 6-5. Dan seterusnya, pasukan yang akan berada di kumpulan B bersama-sama Selangor, Perak dan pasukan Liga Premier di tangga ketiga. Pasukan manakah akan berada di kedudukan B1? Ini dia pasukan Terengganu FC. Satu-satunya kejuaraan pada tahun 2001 menewaskan Perak 2-1, 5 kali bergelar naik juara dengan penampilan final yang terakhir pada musim 2018. Dan terakhir sekali, pasukan yang akan berada di kumpulan A bersama-sama KL dan juga Seri Pahang juga bersama naib juara Liga Premier. Rasa semua dah tahulah pasukan mana yang akan berada di kumpulan A. Ini dia pasukan Penang FC. 4 kali juara tahun 53, 54, 58 dan kali terakhir 1974
kali terakhir ke final pada tahun 1977. Maka dengan ini selesai sudah undian kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada CEO MFL Encik Suara Balingam dan juga ahli Lembaga Pengarah MFL Encik Christopher Rush atas undian sebentar tadi. Baik, itu dia, selesai sudah, dah lengkaplah kumpulan-kumpulan yang kita ada pada petang ini. Segala debaran, segala persoalan akhirnya terlerai. Dan seperti biasa, kita akan mengikuti secara langsung yang akan bermula pada 25 September nanti. Dan kalau tak ada bintang Mia, perlawanan akhir akan dijalankan pada 30 November. Betul. Adakah undian tadi menepati jagaan Denny? Ada saya tengok grup-grup yang saya rasa pasti yang kata menarik untuk kita saksikan. Ini kita recap terlebih dahulu. Mungkin ada yang terlepas pandang tadi. Kita lihat kumpulan A, Penang, KL City bersama Seri Pahang dan juga pasukan di Liga Premier 2. Kumpulan B, Terengganu FC bersama Selangor, Perak dan juga Liga Premier 3. Manakala di kumpulan C, kita akan saksikan Kedah Darul Aman FC bersama Melaka United dan juga juara Liga Premier, juga satu lagi pasukan di kedudukan kelima Liga Premier. Manakala di kumpulan D, JDT selaku juara bertahan bersama-sama pasukan PJ City FC, Sabah FC dan juga satu lagi pasukan Liga Premier. Ini agaknya kalau kita tengok kumpulan-kumpulan tadi, kumpulan mana yang Denny rasakan akan menjadi persaingan sengit? Saya jangkakan kemungkinan kumpulan B tadi. Kumpulan B, betul. Kita dapat lihat Terengganu antara pasukan yang saya rasa mungkin akan menjadi pencabar, selain tidak lupakan pasukan Selangor yang dijangka akan bersaing hebat. Kumpulan KL City, Seri Pahang dan juga Penang. Saya rasa itu antara grup yang sukar untuk diramal. Dan diharapkan agar saingan TN Piala Malaysia kali ini akan berlangsung dan dijalankan dengan lancar, dengan jayanya. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang telah berlaku pada musim lepas, banyak dugaan dan cabaran di sebalik pandemik COVID-19, dan harapnya untuk musim ini segalanya akan berlangsung dengan jayanya. Dan mungkin kita mengharapkan pasukan-pasukan kesayangan anda akan berentap dengan lebih baik untuk orang kata apa, mengubati balik kekecewaan dalam saingan Liga Super dan juga Liga Premier. Kerana Piala Malaysia ni Mia, dia punya magisnya penuh kejutan. Dan kita harapkan 2021 akan menyaksikan lebih banyak elemen-elemen yang menarik untuk ditawarkan kepada peminat-peminat Liga Malaysia. Apatah lagi lebih istimewanya, ia telah memasuki edisi ke-100 tahun. Jadi sampai di sini sahaja majlis undian kita pada petang ini. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan secara langsung di saluran Unify dan juga Facebook dan juga YouTube di MFL. Saya Mia Ibrahim. Dan saya Denny Azmin. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jumpa lagi.